Assalamualaikum. Untuk yang terakhir kita akan habiskan untuk topik ini dengan topik inersia. Okey. Yang mana merupakan topik terakhir untuk dalam bab 11 kita 4 ni. So harap kamu dapat menonton ataupun memahami slide video yang terakhir ni untuk kita bincangkan dalam sesi PDP yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, teruskan tengok nanti kita akan bincang. Okey, habis untuk persutan graviti dan jatuh bebas. Ini saya nak pelaju sikit sebab kita nak habis untuk topik sebelah ni. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada jisim dan inersia. Okey, yang pertama sebelum kita tahu tu kita kena tahu apa itu jisim lah. Dah dibincangkan kita kena tahu dulu kan. Jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalam satu objek. Okey, kita ada jisim. Jisim tu buat nilai kepada kita. Dan setiap jisim tu sebenarnya, setiap nilai itu adalah kuantiti jirim yang terkandung dalam satu objek. Contoh bila kamu timbang berat badan, contoh seorang tu kita timbang berat badan, Kimi lah katakan, berat badan adalah 80 kg. Itu adalah jisim dia. Jisim itu menunjukkan apa yang ada dalam badan dia keseluruhannya bila ditimbang mendapat satu nilai. Itu dipanggil jisim. Yang dalam badan dia itu adalah jirim. Faham tak? Okey, kamu ambil timbang tepung 1 kilo. 1 kilo itu jisim. Tapi tepung itu adalah jirim. Okey. Unit SI bagi jisim ialah kilogram. Okey, itulah kita pergi kedai kita tak kata jisim, kita kata berat. Nak tepung berapa kilo? Berat dia 3 kilo. Tak, bukan berat, itu ada jisim. Tak apalah, tak ada masalah untuk segi bahasa. Dari sudut sains, dengan kilogram itu adalah jisim lah. Nilai jisim bagi satu objek itu tetap jika kuantiti jirim di dalam objek itu tidak berubah. Faham tak? Nilai jisim dia sentiasa samalah sekiranya jirim itu tak berubah. Okey, contoh Kimi tadi 80 kilo. Dia mula bersenam. Bila bersenam, lemak dalam badan makin hilang. Jisim dia berubah tak? Berubah sebab lemak yang ada dalam badan itu dah berubah. Tapi kalau dia tak bersenam macam biasa, makan macam biasa, kehidupan sama saja kan, jisim tak berubah. Sebab jirim itu sama. Sama juga dengan paket gula kita beli sekilo, timbang bila pun sekilo, sebab kita tak guna lagi. Dan bila kita mula koyak bubuh buat kopi ke, buat Milo, dia mula kurang lah kan. Bila dia kurang, barulah nilai jisim itu akan berubah. Okey, baik. Inersia. Apa itu inersia? Inersia ialah sifat semula jadi satu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Maksudnya apa ni? Objek itu bila kita buat satu perubahan, okey, dia cuba melawan perubahan tu sebab dia duduk dalam keadaan asal dia. Benda senang macam ni, kamu ambil satu buku, kamu letak bola atas buku tu, kamu tarik laju-laju. Bola tu duduk kat mana? Dia akan jatuh. Tapi kedudukan dia tadi, dia duduk tempat sama kan? Sebab tu dia jatuh. Dia tak ikut buku yang kamu tarik tadi. Sebab dia ada inersia. Dia cuba kekalkan keadaan pengguna. Laila awak motor laju. Dia break terkejut. Apa jadi bila dia break terkejut? Dia ke belakang kan? Kenapa dia ke belakang? Sebab bila break dia ke depan ke belakang? Dia ke depan. Maaf dia akan ke depan. Sebab apa Laila ke depan? Sebab bila dia break terkejut, objek tadi tengah bergerak ke depan. Jadi bila kita break pun, kita still nak ke depan. Laila still nak ke depan sebab dia cuba menentang. Itu adalah inersia. Kita apa? Itu ke depan. Inersia bukan kuantiti fizik, maka tidak boleh diukur, tiada nilai dan tiada unit. Dia tak ada nilai. Sebab dia inersia ni bukan kuantiti fizik. Dia hanya satu fenomena. Okey. Contoh, duit shilling duduk atas ni senyap-senyap. Duduk atas cupboard, bawah dia ada cawan, ada air. Bila kita tarik cupboard ni laju-laju, duit tadi jatuh. Pasal apa dia tak ikut? Sebab duit shilling ni cuba mengekalkan kedudukan dia duduk di atas ni. Tapi sebab dah tak ada apa benda yang boleh tampung ni, jatuh ke bawah. Tapi kalau kita tarik pelan-pelan, duit tu yang ikut dengan dia. Faham tak? Inersia berlaku apabila kita buat secara terkejut. Tarik laju-laju. Duit tu kekal dalam keadaan dia jatuh. Sebab dia nak duduk sini lagi. Kalau diikut dengan cupboard tadi, diikut cupboard, duit tak jatuh. Okey, faham tak?
Apabila cardboard disentak dengan laju, duit shilling akan terjatuh dalam gelas. Inersia duit shilling itu mengekalkan keadaan asal duit shilling, iaitu keadaan pegun. Duit shilling itu tidak bergerak bersama cardboard, sebaliknya jatuh ke dalam gelas akibat daya graviti. Sebab daya graviti itu ke bawah lah. Okey, dia tak naik ke atas pun. Okey, tengok orang ni. Dia bila bergerak, dia stay berdiri sebenarnya. Ni dia duduk dalam kereta api. Kereta api juga. Tiba-tiba kereta api tu berhenti break pada orang dalam tu je nah. Dia ke depan. Pasal apa dia ke depan? Sedangkan kereta api ni break. Sebab tadi dia cuba mengekalkan keadaan asal dia sedang bergerak. Bila break terkejut, dia stay bergerak. Faham tak? Bila kamu duduk dalam kereta pun orang break terkejut apa jadi? Kamu ke depan. Kenapa kamu tak stay? Sebab apa kamu tak stay? Sebab kamu sekarang cuba mengekalkan keadaan bergerak tu. Okey dah. Apabila kereta api bergerak, penumpang di dalam kereta api juga bergerak bersama-sama, betul kan? Tapi bila diberhentikan tiba-tiba, badan penumpang kekal bergerak ke hadapan. Inersia penumpang itu mengekalkan keadaan penumpang, iaitu keadaan bergerak. Maka penumpang itu meneruskan gerakannya ke hadapan. Cuma dia kalau dia tak pegang ni, dia bergerak, dia berlari ke depan terus ya. Tapi bila dia pegang, hanya badan dia bergerak ke depan sikit lah. Okey. Baik. Kita pergi pada hukum gerakan Newton pertama. Apa orang tua ni kata? Inersia sejajar dengan hukum gerakan Newton pertama oleh Sir Isaac Newton. Hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa satu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada pegun atau sedang bergerak dengan laju malar dalam garis lurus jika tiada daya luar yang bertindak terhadapnya. Kita akan bergerak. Contoh naik motor, kamu brake terkejut, kamu akan terus ke depan. Laju tu, laju dia sama macam kamu bergerak tadi. Tapi kalau kamu kena hentam motor belakang, brake, boom, bubur belakang kamu pula, dia akan lagi lah ke depan, lagi laju. Tapi bila hanya kamu brake saja, laju yang berlaku tu sama macam motor kamu bergerak tadi. Waktu kamu akan ke depan, laju, kan? Dia brake terkejut kan? Ni siapa kata? Isaac Newton, teori dia. Okey. Apa kita tengok hubungan antara jisim dengan inersia. Inersia satu objek dipengaruhi oleh jisim objek tersebut. Semakin besar jisim satu objek, semakin besar inersia objek tersebut. Pernah main buaian? Dui. Okey, kita ambil dua orang. Seorang kurus sikit, seorang gemuk sikit, besar sikit, jisim dia besar lagi. Bila dia mula buai, siapa yang akan berhenti dulu? Siapa yang susah untuk ditolak? Yang dah besar kan? Okey, dah bila mula bergerak, siapa yang akan berhenti lambat? Jeng. Yang kurus ke berhenti dulu, ke yang besar berhenti dulu? Pada logik akal, mesti kata yang gemuk lah akan berhenti dulu kan, sebab dia berat. Tapi yang sebenarnya, yang badan besar tu akan berhenti kemudian. Cuba tengok troli ni pula. Bila kita bawa troli kosong, jisim dia kosong, kecil kan? Jadi inersia juga lebih kecil. Mudah kita bergerak dalam keadaan asalnya. Tapi bila jisim troli itu dipenuhi dengan barang yang banyak, jadi jisim dia bertambah, inersia juga bertambah, lebih besar. Jadi troli itu jadi berat. Ini jisim inersia. Okey, kita pergi lagi. Hubungan antara jisim dan inersia. Hubungan antara jisim dan inersia dapat dikaji menggunakan neraca inersia. Okey. Neraca inersia dicipta oleh pihak NASA untuk menentukan jisim objek yang berada di stesen angkasa lepas. Okey. Baik. Macam mana apa kesan inersia yang kita guna dalam kehidupan seharian? Contoh, kalau kepala meretun kan, kita panggil meretun ni longgak. Kalau kamu tengok macam mana kamu buat? Kalau perempuan dia senang, dia kalih kepala ke bawah, dia ketuk. Betul tak? Tapi kalau tengok tukang rumah tak buat itu. Dia pegang kepala duduk atas, dia ketuk. Dia cuma hentak pemegang saja. Dia hentak ke bawah pemegang ni. Secara tidak langsung, kepala ni dia berat. Bila dia berat, dia akan masuk ke bahagian bawah ketat ni. Okey. Kepala tukul longgar boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul saja.
Biasanya tukang buat itu. Tapi kalau pagi perempuan, dia ketuk kepala ke bawah, tu dia sakit tangan. Macam tak? Kepala duduk ke bawah, dia hentam. Tapi kalau tukang ke yang tahu, yang cerdik sikit, dia hentak hulu je. Kepala meratus ni masuk sendiri. Disebabkan inersia. Sebab apa? Sebab kepala ni cuba mengekalkan kedudukan asal dia. Hulu ke bawah, dia pun cuba kekalkan keadaan dia, dia akan bergerak sekali. Okey. Payung yang basah ni perempuan pandai daripada lelaki lah biasanya. Sebab perempuan dia suka pakai payung. Bila payung basah, macam mana kita nak buat? Tak ada orang palih ke bawah. Payung tu kan, tak ada orang kalih ke bawah bagi kering, tak ada. Biasanya awak macam mana? Dia sengit sikit, dia akan pulas. Bila pulas, air hujan yang lekat dekat payung tu jadi apa? Dia akan terbebas daripada payung tu. Terkeluarlah daripada payung tu kan. Sebab pasal apa? Sebab bila kita putar payung tu dengan laju, air hujan tu dia cuba bergerak lagi. Bila kita berhenti payung pun, air hujan tu bergerak. Secara tidak langsung, hujan tu akan keluar ataupun jatuh daripada payung. Secara tidak langsung kita dah mengimplikasikan inersia dalam kehidupan seharian. Cuma kita tak tahu benda apa saja nama tu kan. Ni saya kata tadi. Ni beza dia, tadi saya cerita Laila naik motor. Sekarang ni inersia berlaku dalam kereta. Pakcik ni bawa kereta laju, tiba-tiba dia break. Bila dia break, apa jadi? Pakcik ni akan ke depan. Okey, sebab tu kita kena pakai tali pinggang glider. Sebab bila kita berhenti terkejut, secara tidak langsung yang akan membantu menyelamatkan kita sebenarnya tali pinggang glider ni, sebab dia akan stop kita secara terkejut. Kalau tak ada, kepala keluar. Itu yang ada tercampak terkeluar tu, sebab tak pakai tali pinggang glider. Lagi satu lagi, sekarang kereta-kereta moden dia ada apa? Dia ada beg udara. Sebab kadang bila kita terhentak, bawa-bawa laju pun terhentak. Kita yang dalam kereta tetap ke depan. Jadi beg udara ni akan selamatkan kita. Okey. Kalau tengah bawa laju, silap. Kalau kita berhenti, tiba-tiba ada kereta atau lori daripada belakang hentam. Apa jadi? Kita akan ke belakang. Di sini kita akan nampak kepentingan headrest ni. Headrest ni akan menyelamatkan leher kita daripada patah. Kalau tak ada ni, badan kita kat sini, leher kita akan patah. Sebab tu, kereta-kereta biasanya sekarang ni dilengkapi oleh beg udara, penyandar kepala dan tali pinggang keselamatan. Sebab nak kurangkan kesan inersia. Okey. Lagi. Pernah tengok 5 kan? Perasan tak? Jet ke kapal terbang kalau nak berhenti. Dia terdedah turun. Dia tak boleh brake mengejut. Pasal apa? Brake mengejut pecah kepala. Okey. Sebabkan dia nak berhenti tu, dia ada jisim yang besar. Sebab kapal terbang ni besar. Jisim dia besar tau. Berat dia berpuluh kali ganda daripada berat kereta. Jisim dia. Yang jisim dia besar tu, besarnya jisim tu lebih daripada kereta lagi. Jadi bila dia besar, inersia pun dia besar. Kan betul tak? Jisim bertambah, inersia pun bertambah. Jadi kapal terbang biasanya ada landasan yang panjang, supaya kapal terbang ni ambil masa yang lama untuk dia mendarat dengan selamat. Faham tak? Kalau landasan tu pendek, dia terpaksa brake mengejut. Bila brake mengejut, pecah kepala. Sebab tu Langkawi, dia lapangan terbang antarabangsa, dia ada terima kapal terbang yang besar. Kalau Ipoh Perak, dia tak ada lapangan terbang yang besar, tak ada. So dia hanya boleh terima kapal terbang yang kecil-kecil saja. Sebab tu lah lapangan terbang antarabangsa ni kita tengok, dia punya airways dia ataupun landasan ni panjang. Sebab kapal terbang yang turun pun besar-besar, dia kena ambil masa yang lama untuk mengurangkan inersia dia. Baik, alhamdulillah habis dah untuk topik bab sebelah ni So kita pun boleh memulakan bab 1, 3, 5 minggu depan lah. Okey, baik, sebarang pertanyaan nanti boleh tanya dalam grup lah. Okey, kita bincang dalam grup lepas setiap orang tengok video ni, slide ni lah. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.